Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Diharap semua pelajar dalam keadaan sihat semualah. Pertama sekali saya minta pelajar-pelajar dapat sediakan satu buku nota dan catatkan isi-isi penting yang akan saya terangkan semasa sesi pembelajaran pada kali inilah. Dengan mencatat nota, pelajar-pelajar tidak akan lupa dan juga boleh membuat rujukan serta ulang kaji untuk masa yang akan datang. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan mengajar tajuk Manual Transmission System. Kali ini kita akan belajar pertama kali tajuk komponen utama manual gearbox. Yang kedua, gear shift lever. Dan yang ketiga, jenis-jenis persambungan gear shift lever. Dan akhir sekali, yang keempat, gear knob. Mana untuk sesi pembelajaran kali ini, kita akan belajar 4 tajuk. Yang pertama, seperti mana saya beritahu tadi, iaitu komponen utama manual gearbox. Kedua, gear shift lever. Ketiga, jenis-jenis persambungan gear shift lever. Dan keempat, gear knob. Saya berharap pelajar-pelajar sekian dapat memberi perhatian dan juga fokus semasa saya memberi penerangan. Okey, cuba pelajar-pelajar lihat slide yang pertama. Slide yang pertama ni kalau kita tengok komponen utama manual gearbox. Saya dah sediakan gambar keratan lah. Pelajar-pelajar lihat pada rajah 1 tu, dia tulis keratan rentas gearbox. Saya sediakan, kalau kita tengok gearbox yang saya sediakan ni adalah gearbox untuk pancuan roda belakang lah, iaitu lagi jenis longitudinal. Pertama sekali kita tengok komponen utama dia. Yang pertama adalah input shaft. Yang kedua shift fork. Yang ketiga shift rod. Yang keempat gear shift lever. Yang kelima output shaft dan akhir sekali idler gear. Ini komponen utama yang ada lah pada gearbox pancuan roda belakang ataupun gearbox lagi jenis longitudinal. Seterusnya, pelajar-pelajar tengok slide nombor 2. Cuba pelajar-pelajar tengok slide nombor 2 tu. Saya dah sediakan lebih kurang 7 lah komponen utama yang ada pada gearbox. Okey, kalau kita tengok yang pertama, kita tengok yang pertama adalah input shaft. Yang kedua adalah counter shaft. Yang ketiga adalah output shaft. Yang keempat adalah idler gear. Yang kelima adalah gear shift lever. Yang keenam adalah shift fork dan akhir sekali yang ketujuh adalah shift rod. Okey. Seterusnya kita tengok slide nombor 3, input shaft. Okey, cuba pelajar-pelajar lihat pada rajah nombor 2 tu. Saya dah sediakan gambar input shaft. Input shaft, perhatikan betul-betul input shaft ni. Seterusnya kita tengok slide nombor 4, input shaft. Kita tengok input shaft. Okey, kita tengok input shaft. Apa yang dikatakan input shaft? Input shaft adalah satu shaft yang dipasang pada bahagian bell housing lah. Satu bahagian ujungnya bersambung dengan clutch plate dan satu lagi ujung bersambung dengan himpunan gear-gear dan juga output shaft. Input shaft juga adalah sebagai pembantu kepada intermediate shaft dan juga counter shaft. Okey. Kalau pelajar-pelajar tengok, pertama sekali kita akan tengok input shaft ni. Input shaft ni dipasang ataupun diletak di bahagian hadapan gearbox. Biasa ni dipasang di bahagian bell housing. Kenapa kita panggil dia bell housing? Sebab bentuk dia macam bentuk lonceng lah. Okey, pada bahagian ujung input shaft ni dia bercantum ataupun disambungkan dengan
class plate. Okey. Dan satu lagi bahagian belakang dia bercantum dengan himpunan-himpunan gear dan juga belakang dia sekali adalah output shaft. Input shaft ni kita boleh katakan sebagai pemacu drive. Dia menerima pusingan daripada enjin melalui flywheel ataupun roda tenaga. Seterusnya dia akan hantar aliran tu kepada clutch plate dan clutch plate akan memusing input shaft. Input shaft ni kalau pelajar-pelajar lihat, dia akan mengikut berapa pusingan enjin. Kalau enjin pusing 850 rpm, input shaft pun juga akan berpusing mengikut pusingan enjin, iaitu 850 rpm. Okey, itu kita anggap dia input shaft ni sebagai pemacu ataupun drive. Okey, dia menerima kuasa daripada enjin. Okey, itu input shaft. Seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok slide nombor 5. Nombor 5, saya dah sediakan gambar rajah, gambar intermediate shaft. Cuba pelajar-pelajar tengok rajah 3 tu, intermediate shaft. Okey, saya dah sediakan gambar. Tu yang dikata intermediate shaft lah ataupun shaft tengah. Okey. Apa fungsi intermediate shaft? Kita tengok pula slide nombor 6. Okey, kita tengok dulu apa yang dikatakan intermediate shaft. Intermediate shaft ialah satu aci yang terdiri daripada satu unit himpunan gear-gear dan pada hujungnya dipasang needle bearing. Dia terletak di bahagian tengah gearbox, iaitu di antara input shaft dan output shaft. Dia juga adalah sebagai penyambung aliran kuasa dari enjin ke output shaft. Okey. Intermediate shaft ni satu shaft yang dipasang di bahagian tengah gearbox. Bahagian hadapan dia bersambung dengan input shaft dan pada belakangnya dia bersambung dengan output shaft. Kalau kita tengok ataupun pelajar-pelajar lihat intermediate shaft ni, hujung dia pada bahagian hadapan input shaft, bahagian belakang output shaft. Dia berada di tengah-tengah. Dia sebagai satu shaft yang menyambung ataupun menerima pusingan yang dihasilkan oleh input shaft. Aliran pusingan tu dia akan pindah pada intermediate shaft dan daripada intermediate shaft dia akan pindah pada output shaft. Okey, itu yang dikata intermediate shaft lah. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar lihat output shaft. Okey, cuba tengok, pelajar-pelajar tengok pada rajah 4 output shaft. Ini bentuk output shaft lah. Okey, ini bentuk output shaft. Okey. Apa kegunaan output shaft pula? Tadi kita dah lihat input shaft yang pertama. Yang kedua kita dah lihat intermediate shaft. Yang kita tengok pula output shaft. Okey, kita tengok pula output shaft. Kita tengok apa yang dikatakan output shaft. Output shaft ialah satu shaft ataupun satu aci yang terletak di extension housing dan selari dengan input shaft di bahagian hadapannya. Bercantum dengan output shaft dan juga bercantum dengan counter gear serta satu lagi bahagian bercantum dengan propeller shaft. Okay, output shaft ni kalau pelajar-pelajar lihat dipasang ataupun diletak di bahagian belakang gearbox yang kita kenali dia sebagai extension housing. Kedudukan dia adalah selari dengan input shaft di bahagian hadapan. Okey, dan di bahagian belakang dia bercantum dengan propeller shaft. Okey, output shaft ni kalau kita tengok dia memang kedudukan selari sebaris dengan input shaft, intermediate shaft dan output shaft. Dan output shaft ni pada bahagian belakang dia ni bercantum dengan propeller shaft dan bahagian bawah dia bercantum dengan counter gear. Okey. Kalau kita tengok output shaft ni shaft yang terakhir sekali
yang bercantum dengan propeller shaft dan seterusnya kepada roda. Yang memusingkan output shaft ni adalah input shaft, intermediate shaft dan juga counter gear ataupun dikenali juga dengan counter shaft. Itu slide nombor 8. Seterusnya pelajar-pelajar lihat slide nombor 9 iaitu counter gear. Cuba pelajar-pelajar lihat rajah nombor 4 tu iaitu counter gear lah. Counter gear. Kalau counter gear, kalau kita tengok gear-gear yang ada pada counter ni dalam keadaan yang statik, tidak bebas. Dia mati pada satu shaft sahaja. Okey. Apa kegunaan counter gear ni? Okey, cuba kita tengok slide yang seterusnya iaitu slide nombor 10. Counter gear juga dikenali dengan nama lay gear. Okey, lay gear berfungsi untuk proses menurunkan gear iaitu daripada gear besar pusingkan gear kecil dan sebaliknya gear kecil pusingkan gear besar, dengan itu saiz gearbox boleh dikecilkan. Okey, cuba kita tengok counter gear. Counter gear. Okey, counter gear ni ada setengah orang panggil lay gear. Sama. Counter gear, lay gear adalah benda ataupun komponen yang sama. Proses dia pertama untuk menurunkan gear. Apa yang dikatakan menurun gear? Kita gunakan prinsip gear ratio. Gear ratio ni iaitu kecil pusingkan besar, besar pusingkan yang kecil. Bila ada counter gear ni ataupun lay gear ni, saiz gearbox daripada yang besar kita boleh kecilkan ataupun kecilkan supaya dapat lagi, dengan itu ruang-ruang dalam kereta dapat kita kecilkan lagi. Itu sebab dipasangkan counter gear. Okay, kalau kita tengok gear besar pusingkan gear kecil dan gear kecil akan pusingkan gear besar. Okay, apabila gear besar pusingkan gear kecil, kita nakkan torque. Manakala gear kecil pusingkan gear besar, kita nakkan speed. Okey, kalau kita perhatikan proses ini kita panggil proses penurunan gear dan kita menggunakan prinsip sebagai nisbah gear ataupun gear ratio. Itu fungsi utama counter gear dilengkapkan ataupun dipasang dalam sesebuah gearbox. Okey, seterusnya kita tengok shift fork. Okey, shift fork. Apa fungsi shift fork ni? Okey, shift fork ni kalau kita tengok, cuba pelajar tengok slide nombor 12. Shift fork dipasang bersama dengan slip dan berfungsi untuk menolak slip ke hub dan seterusnya gear dengan bertemu dengan gear yang mana hendak dicantumkan. Satu shift fork yang digunakan untuk gear 1 dan gear 2, satu shift fork untuk gear 3 dan gear 4 dan satu lagi shift fork untuk gear undur. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok shift fork ni apa fungsi dia. Fungsi dia yang pertama adalah untuk menolak slip ke hub. Slip ni dia bentuk gelang. Okey, dipasang ada satu alur. Okey, tugas dia untuk menolak slip ni ke mana arah gear yang kita nak. Kalau kita nak gear 1, dia akan tolak pada gear 1. Kalau kita nak gear 2, dia akan menolak slip kepada gear 2. Kalau kita nak menolak shift pada gear 3, dia akan pergi kepada gear 3. Kalau kita nak gear 4, dia akan menolak slip ke gear 4. Okey. Biasanya shift fork ni bergantung pada jumlah gear. Kalau gear
1, 2 dia akan berkongsi satu shift fork. Gear 3 dan gear 4 dia berkongsi satu shift fork. Dan untuk gear undur biasanya dia tak berkongsi mana-mana. Kalau gear undur dia hanya menggunakan satu shift fork. Okey, kalau kita perhatikan ataupun pelajar-pelajar lihat, kalau dia ada gear 1, gear 2, dia ada satu shift fork. Kalau dia gear 3 dan gear 4, dia ada satu lagi shift fork, dan gear undur dia ada satu lagi shift fork. Secara keseluruhan untuk gear yang ada 4 speed, iaitu 4 speed maju ke hadapan dan satu speed mengundur, dia ada menggunakan 3 shift fork. Satu shift fork untuk gear 1 dan gear 2, satu lagi shift fork untuk gear 3 dan gear 4, satu lagi shift fork untuk gear undur. Okey, bagi gearbox yang ada 5 speed, 5 speed dia ada 4 shift fork. Shift fork yang pertama adalah untuk gear 1 dan gear 2. Shift fork yang kedua adalah untuk gear 3 dan gear 4. Shift fork yang ketiga untuk gear 5 dan satu lagi shift fork untuk gear undur. Maknanya untuk 5 kelajuan atau 5 speed dia menggunakan 4 shift fork. Okey. Manakala untuk 4 speed dia menggunakan 3 shift fork. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar tengok shift rail ataupun juga kita panggil shift rod lah. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok pada rajah nombor 6 tu saya ada sediakan dua bentuk shift rail ataupun shift fork. Pelajar-pelajar tengok dia ada washer, dia ada spring, dia ada ball bearing, dia ada rear drive shift rail, dia ada rod, dia ada front drive shift rail. Itu komponen-komponen yang terdapat pada shift rail lah. Okey. Kita tengok apa fungsi shift rail. Okay, cuba pelajar-pelajar tengok slide nombor 14. Shift rail. Okay, shift rail dipasang bersama dengan shift fork dan berfungsi menolak shift fork apabila pemandu menggerakkan gear shift lever untuk memasukkan gear. Jumlah shift rail bergantung kepada jumlah berapa kelajuan pada sesebuah gearbox. Shift rail untuk gear 1 dan gear 2. Satu rail untuk gear 3 dan gear 4. Manakala untuk gear undur terdapat satu rail yang berasingan. Okay, pelajar-pelajar cuba lihat shift rail ni dia bercantum dengan shift fork. Okay. Tujuan dia adalah untuk menolak shift fork dan shift fork ni akan menolak slip. Okay. Sama juga macam shift fork dia bergantung pada kelajuan sesebuah gearbox. Kalau gearbox tu ada 4 kelajuan, dia ada 3 shift rail. Satu shift rail akan berkongsi 2 gear iaitu gear 1 dan gear 2. Satu lagi shift rail berkongsi untuk gear 3 dan gear 4, manakala satu lagi shift rail untuk gear reverse ataupun gear mengundur. Bagi gearbox yang mempunyai kelajuan 5 speed ataupun 5 kelajuan, dia ada 4 shift rail. Satu shift rail berkongsi untuk gear 1 dan gear 2. Satu lagi shift rail berkongsi untuk gear 3 dan gear 4. Satu lagi shift rail untuk gear 5 dan juga satu shift rail untuk gear mengundur. Kalau pelajar-pelajar lihat untuk gear 1 dan gear 2 dia menggunakan satu shift rail, dia berkongsi. Manakala untuk gear 3 dan gear 4 dia juga berkongsi satu shift rail. Tetapi untuk gear 5 dan juga gear undur dia tidak berkongsi, dia menggunakan satu khas untuk gear 5 dan juga gear mengundur. Jumlah dia bergantung pada
kelajuan sebuah gearbox. Ship rail dengan ship fork ni dia sama. Dia berangkai. Ship fork akan dipasang pada ship rail ataupun ship rod. Okay, jumlah dia sama. Kalau fork tu ada 3, ship rail akan ada 3. Kalau ship fork tu ada 4, ship rail juga akan berada ataupun ada menggunakan 4 rail, 4 rod. Okay, itu untuk ship rail lah. Okey, seterusnya pelajar-pelajar lihat pada slide nombor 15. Okey. Cuba perhatikan darjah nombor 7 tu, dia ship lever. Okay. Cuba kita tengok dulu komponen-komponen pada gear ship lever tu. Kat mana kedudukan gear ship lever? Pertama sekali kita tengok kelas housing. Kelas housing. Kelas housing ni juga kita panggil dia bell housing. Okey, lepas tu transmission input shaft. Kat ni sebelah depan ni dia ada input shaft. Okey, kat luar dia panggil transmission case. Okey. Kat belah belakang ni kita panggil dia output shaft. Okey. Pada bahagian belakang ni kita panggil dia extension housing. Kalau pelajar-pelajar lihat, gear ship lever ni dipasang pada bahagian extension housing berhampiran dengan output shaft. Okey, berhampiran dengan output shaft. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok, ini gear ship lever. Dia satu shaft, atas tu ada tombol lah, warna biasanya warna hitam. Okey, bawah dia tu ada boot, getah lah untuk mengelakkan kekotoran masuk ke dalam gear lever lah. Dia dipasang di extension housing berhampiran dengan output shaft. Itu kedudukan gear ship lever. Okey, kalau kita pelajar-pelajar tengok gearbox ni dia ada 6 speed, 6 speed manual transmission. Okey, gearbox ada 4 speed atau 4 kelajuan, dia ada 5 speed, 5 kelajuan, dia ada 6 speed kelajuan, bergantung pada pereka gearbox ni, berapa dia nak letak, sama ada 4 kelajuan, 5 kelajuan atau 7 kelajuan. Okey. Kita tengok apa fungsi gear ship lever. Cuba pelajar-pelajar lihat slide nombor 16. Okey, gear ship lever ni dipasang di bahagian atas gearbox. Satu bahagian bersambung dengan gear knob, tombol gear yang warna hitam. Okey. Dan satu lagi bahagian bersambung dengan ship rail di dalam gearbox. Pada gear knob terdapat nombor gear yang ada, mana pemandu boleh memilih gear apa yang hendak dimasukkan. Okey, cuba pelajar lihat gear ship lever ni, sebahagian dia berada di bahagian extension housing dan bahagian gearbox, dan satu lagi berada di bahagian ruang pemandu, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jika pemanduan sebelah kanan, gear ship lever ni berada di sebelah kiri. Jika pemanduan dia sebelah kiri, ship lever tu akan berada di sebelah kanan, dan di atas dia ada gear knob ataupun tombol gear. Biasa tombol gear ni kadang-kadang dia ada catat dengan huruf dan nombor, dan biasanya dia berwarna hitam. Apa fungsi dia? Fungsi gear ship lever adalah untuk memudahkan pemandu membuat pertukaran gear. Kita nak masukkan gear, nak masuk gear 1, nak masuk gear 2, nak masuk gear 3, gear 4 atau gear 5 dan reverse, macam mana? Kita gunakan gear ship lever. Itulah satu lever yang dipasang sebelah pemandu supaya kita mudah nak pilih, nak masuk gear rendah ataupun gear tinggi. Okey. Itu sebab gear lever ni dipasang berhampiran dengan pemandu.
Okey. Seterusnya terdapat 3 persambungan gear lever dengan gearbox. Yang pertama, persambungan menggunakan kabel. Kedua, persambungan menggunakan drill. Dan yang ketiga, persambungan secara direct. Ada 3 persambungan antara gear lever dengan gearbox. Okay. Seterusnya kita tengok persambungan secara kabel lah. Slide nombor 17. Cuba pelajar-pelajar lihat rajah nombor 8, kabel gear. Okay. Pertama sekali dia ada gear shift lever. Seterusnya dia ada shift kabel. Dia ada select kabel. Untuk yang menggunakan kabel type ni ataupun menggunakan kabel, dia ada 2 kabel. Satu shift kabel, satu lagi select kabel. Kalau perhatikan kat sini, sebelah atas ni adalah shift kabel, manakala sebelah bawah ni adalah select kabel dan disambung pada lever di transmission ataupun transaxle. Okey, ini gear shift lever dan tadi dia ada tombol ataupun gear knob kita panggil dia. Kat sini dia ada tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan juga R. R ni adalah reverse. Kalau kita tengok pada tombol gear ni dia mewakili 5 kelajuan ataupun 5 speed. Dia ada gear pertama, dia ada gear kedua, dia ada gear ketiga, dia ada gear keempat dan juga gear kelima. Itu komponen yang terdapat pada persambungan secara kabel. Okay. Kita tengok pelajar-pelajar lihat pada slide nombor 18. Okay. Apa fungsi persambungan secara kabel? Kenderaan yang menggunakan gearbox manual biasanya menggunakan kabel untuk menggerakkan gear-gear di dalam gearbox. Terdapat beberapa rangkaian kabel yang digunakan bagi menyambungkan gear shift lever dengan gearbox. Terdapat 2 jenis kabel yang digunakan iaitu select kabel dan shift kabel. Okey. Untuk gearbox manual biasa dia akan gunakan kabel. Kabel tu disambung antara gear shift lever dengan lever gear di gearbox. Okey, dia gunakan satu kabel. Sebab apa dia gunakan kabel? Kabel ni fleksibel. Dia tak boleh buat yang statik ataupun tidak fleksibel. Sebab kenderaan ni dia bila melalui permukaan yang tidak rata, dia akan bergerak. Kalau dia buat dalam keadaan tidak fleksibel, kabel ni kita takuti dia boleh patah, dia boleh retak dan sebagainya lah. Okey. Kalau kita tengok untuk secara persambungan secara kabel ni dia ada 2. Satu select, satu shift kabel. Select ni dia nak select mana gear. Sama ada gear 1, gear 2 ataupun gear 3. Shift kabel tujuannya untuk masukkan gear tu. Okey, select dia pilih. Bila kita tolak, automatik select tu akan pilih. Katakan kita nak gear 2, dia akan select pada gear 2. Tapi gear tu tak masuk lagi. Fungsi shift kabel pula yang menolak gear tu supaya dia statik ataupun memasuk untuk gear 2. Contoh. Okey, kalau gear 1, dia akan select pada gear 1, itu tugas select kabel, mana shift kabel akan memegang gear yang kita pilih tadi. Itu 2. Dia ada select kabel dan juga dia ada shift kabel. Okay, seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 19 iaitu persambungan secara rod. Okey. Cuba tengok rajah 9 rod. Okey. Kat sini dia ada shift lever mekanisme. Dia ada satu rod ataupun satu shaft untuk gear 1 dan juga gear 2. Okey. Dan satu lagi shaft ataupun rod untuk gear 3. Okey, ni untuk 3 speed. Okey, ni gearbox untuk 3 speed. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, dia ada adjustable switch dan disambung dengan adjustable switch di gearbox. Okey, dia juga ada satu lagi rod ataupun shaft untuk reverse. Okey, kalau pelajar-pelajar perhatikan, yang bahagian atas ni satu untuk shift rod untuk gear 1 dan gear 2. Yang bahagian tengah ni kalau perhatikan dia agak panjang sikit,
jika dibandingkan dengan ship rod untuk gear 1 dan gear 2, ini adalah untuk gear 3, overdrive ship rod, gear yang terakhir ataupun top gear. Dan pada bahagian bawah ni adalah untuk reverse ship rod. Kalau kita perhatikan ada 3 ship rod digunakan. Satu untuk gear 1 dan 2, satu lagi untuk gear 3 dan satu lagi untuk reverse gear. Kalau kita perhatikan ini gearbox ada 3 kelajuan ataupun 3 speed. Seterusnya kita tengok slide nombor 20. Persambungan secara rod. Apa itu yang dikatakan persambungan secara rod? Persambungan secara rod ialah menggunakan satu rod yang disambung di antara gear ship lever dengan adjusting wheel rail di gearbox. Apabila gear knock dioperasikan oleh pemandu, gear select rod akan menerima pergerakan ini. Selector rod akan digerakkan ke atas dan ke bawah mengikut pemilihan gear yang dilakukan oleh pemandu. Selector fork yang terkunci pada selector rod akan digerakkan untuk membuat pencantuman gear yang telah dipilih oleh pemandu. Okey, kalau kita tengok persambungan rod ni, dia menggunakan satu shaft disambung antara gear lever ship dengan satu lagi adjusting wheel rail di gearbox lah. Dan dia dioperasikan atau digerakkan melalui tombol gear yang dioperasikan ataupun digerakkan oleh pemandu. Dan tombol gear ni dia akan menggerakkan gear ship lever dan selector rod ni akan menerima pergerakan ni dan dia akan bergerak ke atas, ke bawah bergantung ataupun mengikut pemilihan gear yang kita nak. Kalau gear 1 mungkin dia ke atas, gear 2 mungkin dia ke bawah. Tengoklah pergerakan dia. Okey. Kalau kita tengok bila dia dah gerak, selector fork ni akan kunci pada selector rod dan digerakkan untuk membuat pencantuman gear. Bila kita dah select pada gear 1, selector fork ni dah terkunci, dia lock pada gear yang kita pilih. Kalau gear 1 dia akan lock pada gear 1 lah. Kalau gear 2 dia akan lock pada gear 2. Itu persambungan secara rod. Okey, seterusnya pelajar-pelajar tengok pula slide nombor 21, kita tengok komponen dia. Komponen dia rajah 9 sambungan secara direct, sambungan secara direct ataupun secara terus. Dia juga ada reverse lever, dia ada fork, dia ada 3 dan 4 selector fork, dia ada selector rod, dia ada first dan second, gear pertama dan gear kedua selector rod, dia ada shim dan ball plunger, dia ada selector gate, dia ada ball dan socket, dia ada upper gear chain lever, dia ada location pin, dia ada lower gear lever dan hari sekali notice grower. Okey, kalau kita perhatikan yang saya nak pelajar perhatikan, pertama tengok dia ada tombol gear yang warna hitam ni. Lepas tu dia ada gear shift lever. Gear shift lever ni akan bercantum dengan selector gate. Selector gate ni terus direct sambung dengan selector rod. Kalau kita perhatikan, dia ada 3 rod kat sini. Yang pertama rod untuk gear 1 dan gear 2. Yang seterusnya rod gear 3 dan gear 4. Dan seterusnya rod untuk reverse dan end. End ni iaitu dalam keadaan neutral. Gear dalam keadaan neutral. Okay, seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 22. Apa yang dikatakan sambungan secara terus, direct? Bagi jenis ini pula, terdapat beberapa batang selector rod disambung terus pada selector gate di gear shift lever bagi menggerakkan selector fork untuk membolehkan pertukaran gear dibuat. Okey, seperti mana yang gambar yang ditunjuk tadi, selector shift lever ni dipasang ataupun disambung terus pada selector gate. Selector gate ni terus direct pada selector rod. Dan selector rod ni boleh menggerakkan selector fork
untuk proses pertukaran gear. Bergantung pada pemandu gear mana yang kita nak. Okey. Apabila pemandu membuat pemilihan gear seat lever yang bercantum dengan selector gate akan menggerakkan selector rod yang dipilih oleh pemandu untuk membuat pertukaran gear. Kalau kita tengok gear seat lever ni direct terus kepada selector gate, dan selector gate ni sambung pada selector rod ni terus sambung pada selector fork dan terus digerakkan untuk memilih mana gear yang telah kita pilih. Kalau kita pilih pada gear 1, dia akan tolak pada gear 1. Kalau kita pilih gear 2, dia akan tolak pada gear 2 lah. Okey. Itu untuk persambungan secara terus ataupun direct. Okey, seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 23. Gear knob ataupun tombol gear. Cuba perhatikan pelajar-pelajar pada rajah 9 ni. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan juga huruf R. Apa huruf R? Kita tengok slide yang seterusnya. Itu slide yang terakhir, slide nombor 24. Kita tengok apa fungsi gear knob. Fungsi gear knob adalah satu tombol berbentuk bulat yang tertera jumlah gigi gear yang ada di dalam gearbox. Okey. Gear knob ni dia bentuk bulat, dia ada bentuk bulat, dia ada bentuk memanjang, bergantung pada pembuat kereta lah. Okey, dan pada atas tombol tu dia ada tertera jumlah gear yang ada pada gearbox tu. Okey, digunakan oleh pemandu untuk menggerakkan gear seat lever. Gear seat lever ni dia sharp. Macam mana pelajar nak pegang sharp tu kalau tak ada tombol gear ataupun gear knob tu, sebab dia pasangkan tombol gear. Okey, pada tombol gear ni dia ada catat huruf dan juga nombor. Cuba kita tengok nombor 1. Nombor 1 ni ialah untuk first gear ataupun gear yang pertama. Nombor 2 untuk second gear ataupun gear yang kedua. Nombor 3 ni ada third gear ataupun gear yang ketiga. Nombor 4 ni ada untuk fourth gear ataupun gear yang keempat. Dan huruf R adalah untuk reverse. Kalau pelajar-pelajar tengok, untuk gearbox yang ada 1 sampai 4 saja menunjukkan kelajuan pada gearbox tu ada 4 saja, iaitu gear pertama, gear kedua, gear 3, gear keempat dan satu lagi gear untuk reverse. Itu kegunaan gear knob. Okey pelajar-pelajar sekalian, saya rasa tamat sudah pembelajaran kita pada kali ini. Saya berharap pelajar-pelajar faham apa yang telah saya terangkan tadi. Semoga kita berjumpa lagi untuk sesi pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.